Baik ya, kita mulakan kuliah kita surah Ali Imran ayat 38. Mulai ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika, di sanalah. Hunalika, di sanalah. Da'a, telah berdoa ia. Zakaria, oleh Zakaria. Rabbahu, kepada Tuhannya. Qala, telah berkata ia. Rabbi, wahai Tuhanku. Hab, berilah oleh engkau. Li, bagiku. Min, daripada. Ladunka, sisi engkau. Zuriatan, zuriat. Thayyibatan, yang baik. Innaka, sesungguhnya engkau. Sami'ud du'a, yang maha mendengar doa. Ayat yang 39 ya. Fanadatsu, maka telah menyeru ia akannya. Maka telah menyeru ia akannya. Al-malaikatu, oleh malaikat. Wahwa, walhal ia. Qaimun, yang sedang berdiri. Yusolli, ia solat. Til mihrab, di mihrab. Annallaha, bahwasanya Allah. Yubashiruka, ia mengembirakan akan engkau. Bi Yahya, dengan Yahya. Musaddiqon, yang membenarkan. Bi kalimatin, dengan kalimah. Minallah, daripada Allah. Wasayyidan, dan menjadi ketua. Wahasura, dan yang memelihara diri. Wa nabiya, dan sebagai nabi. Minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Biasanya semula daripada ayat 38 tadi. Ya. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu.
Di sanalah telah berdoa ia oleh Zakaria, ia kepada Tuhannya. Maknanya pada jauh malam. Ya, mana di mihrab, ya, di mihrab masjid. Mihrab masjid tu maknanya di tempat solat imam tu, ni yang depan sekali tu, di sana. Ia pada hujung malam atau tengah malam. Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Sebab masa-masa yang dikatakan tahajud itu adalah waktu yang diperkenan doa. Kalau seandainya ada perkara-perkara besar nak dihadapi, nak dipohon, maka bangunlah sepertiga malam. Waktu dini hari atau biasa kita sebut waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu dini hari, yang mana doa masa itu, kalau berdoa masa itu diiringi dengan solat tahajud, doa itu adalah doa yang mustajab. Tapi masa itulah yang baik, itu waktu dini hari itu, waktu sahur. Jadi itu kekuatan orang-orang yang beriman, nak mencari satu suasana doa yang paling terkabul. Masa itulah Nabi Zakaria berdoa. Qala, telah berkata ia, berkata dengan erti kata dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah oleh Engkau bagiku daripada sisi Engkau zuriat yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar doa. Nabi Zakaria ni, dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Dia pelihara anak buah, iaitu Maryam. Dipelihara dengan cukup baik. Keadaan fizikalnya subur dan tidak ada istilah, istilahnya tak adalah sakit-sakit. Maknanya sehat dan subur. Jadi dia tak kisah tentang anak ni. Tapi bila dia memelihara Maryam ini, dia sudah terasa indahnya jika ada anak. Keindahan tu baru dia dapat rasai bila dia memelihara Maryam. Sebab itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa tadi. Dan perlu dicatat juga, doa ini hendaklah disertakan, buat catatan dengan doa 89, 89 suratul Anbiya. Suratul Anbiya, diiringi dengan doa suratul Anbiya, ayat 89. Tapi jangan baca ayat, baca doa yang kat dalam ayat tu. Ayatnya, wa Zakaria iznada rabbahu, dan Zakaria di waktu telah menyeru ia akan Tuhannya. Itu tak boleh baca. Yang bacanya depannya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Itu doanya dalam ayat 89 tu, bunyi Rabbi tu. Dimulakan dengan wa Zakaria. Jangan dibaca wa Zakaria, baca Rabbi tu. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, janganlah Kau biarkan akan daku seorang diri.
walhal engkau sebaik-baik yang mewarisi. Ya. Jadi diiringi dengan doa surah Al-Anbiya ini. Ya. Ini terutama ya kepada mereka yang tidak punya anak, ya, atau yang sudah berkahwin lama, ya, tidak punya anak. Maka sejarah-sejarah dalam Quran ini jadi tauladan, jadi contoh, ya, ambillah pengajaran. Semua ibrah dalam Quran. Ibrah ni mana pengajaran, ya, jadi ibrah, jadi pengajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang susah, ya, seperti susah tak dapat anak, seperti ya, Imran, isteri Imran, Hannah, seperti Nabi Zakaria, ya. Jadi dia berdoa. Jadi doanya bila? Iaitu berdoa pada dini hari. Ya, dan sebaik doanya tadi mulakan dengan suratul Anbiya ayat 89, baru diakhiri dengan ayat surah Ali Imran ini. Sebab surah Ali Imran ini ujungnya innaka sami'ud du'a. Biasa kalau ayat yang berkaitan dengan ya Allah mendengar doa, Allah perkenankan, mohon Allah perkenankan, itu biasa untuk akhir doa, ya. Jadi mulakan dengan suratul Anbiya dulu ayat 89, kemudian sambung dengan ayat surah ya Ali Imran ayat 38, ya. InsyaAllah ya, doa itu adalah doa mustajab. Waktunya juga kena baca pada waktu yang mustajab dan diiringi dengan solat malam. InsyaAllah terkabul. Ini Ustaz. Mula dari yang mana? Anbiya ayat 38 ni. Mula daripada doa tu lah, yang bunyi Robbi tu. Robbi habli. Lepas sekolah tu. Sekolah jangan baca. Ambil Robbi tu. Sampai sami'ud du'a tu. Tapi mulakan dengan apa? Dengan surah Anbiya dulu, ya. Anbiya dulu ayat 89 tadi. Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin, ya. Ambil semua ada yang 89 tu. Surah Anbiya ayat 89, jangan ambil semua ayat tu. Ambil yang depannya Robbi tu. Dia start dengan Robbinya. Ya. Jangan baca satu ayat tu cerita, ya. Zakaria iznada robbahu, itu cerita. Ya. Jadi kalau ada ya kawan-kawan, saudara-saudara, anak-anak dan sebagainya yang lama berkahwin tak ada anak, ya, bagilah doa ini, ya. InsyaAllah waktunya pun kena maklumkan jugalah bila waktunya yang mustajab. Bagi tahu dengan dia. Sebab Nabi Zakaria ini adalah satu model, contoh, ya, kepada mereka yang senasib seperti Nabi Zakaria ni, ya. Fanadathu malaikah, maka telah menyeru ia akannya oleh malaikat, wa waqaimun, walhal ia sedang berdiri, yusalli fil mihrab, ia solat di mihrab. Ini malaikat ya menyeru kepada Nabi Zakaria. Sebab ia seorang nabi, ia boleh didekati dan dihampiri oleh malaikat, dan malaikat boleh berdialog kepada nabi, ya. Kita orang biasa tak payahlah didatangi oleh malaikat, ya, untuk berkata-kata, tapi para nabi, para rasul, ya, mereka boleh, ya, malaikat boleh mendampinginya, ya. Ketika itu dia sedang nak solat di mihrab, ya. Apa kata malaikat ni? Anallahu yubashiruka bi Yahya. Bahawasanya Allah ia menggembirakan engkau dengan Yahya. Maknanya dia punya nama tu tak payah lahir-lahir besok, anak tu tak payah nak dibagi nama. Nama dah ada dah. Dah dibagi tahu, anakmu ya namakan Yahya.
musaddiqam bi kalimati minallah, yang membenarkan dengan kalimat daripada Allah. Maknanya kedatangan anakmu ini akan membenarkan kalimah Allah. Kalimah Allah tu apa maksudnya? Iaitu yang dikatakan kalimah Allah tu kun, kun. Tadi kun. Kalimah Allah tu mana kun. Kun tu maknanya Allah kata kalau nak jadikan sesuatu, iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Apabila apabila Allah mengendaki sesuatu, ia akan berkata atau berfirman kun, jadilah. Jadilah. Fayakun tu lalu ia jadi, jadi kun tu. Jadi kalimah kun itulah yang akan dibenarkan oleh Nabi Yahya, bahawa Allah kalau nak jadikan sesuatu tidak sukar, dia akan katakan kun, jadilah. Lalu ia pun jadi. Wasayyidan, dan juga ia menjadi ketua. Wahasuran, dan memelihara diri. Mana Nabi Zakaria ini dia tidak terpelihara daripada gangguan-gangguan perempuan. Dan dia juga wanabiyah, dan dia juga seorang nabi. Minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Maknanya kelahiran anaknya ini dah siap nama dan siap sifatnya sekali. Diberitahu oleh malaikat. Kepada siapa? Kepada Nabi Zakaria. Ada nama yang ayah ibunya dia tidak perlu memberikan nama. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia akan mendapat anak yang bernama Ishak. Kemudian dapat cucu yang nama Yakub. Nabi Ibrahim tak payah bagi nama, malaikat dah bagi tahu. Nabi Ibrahim akan dapat anak nama Ishak dan dapat cucu besok namanya Yakub. Itu pun tidak, Nabi Ibrahim tidak memberikan nama yang sudah diberikan. Macam tu, tak payah nak fikir nama. Itu nama anugerah namanya, dapat anugerah. Baik, kita semak sedikit tata bahasa dia sebelum kita lanjutkan. Ayat 38 tadi. Biasa kita jumpa perkataan da'a. Da'a ni fi'il madhi. Dia 3 huruf. Dal, ain, ada alif situ. Tapi bentuk yang macam ini namanya fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ni maknanya di dalam fi'il tu ada huruf sakit. Huruf sakit dalam kaedah huruf sakit ini ada 3. Hurufnya alif, waw atau ya. Jadi sekarang da'a di sini, apa huruf akhir dia? Alif. Alif. Alif yang kita nampak situ ialah alif. Da'a situ. Jadi alif ini adalah termasuk huruf mu'tal. Huruf mu'tal. Jadi huruf mu'tal ni huruf yang sakit. Jadi fi'il yang ada huruf mu'tal, dia memang tak sama dengan fi'il yang sehat. Fi'il yang sehat atau fi'il sahih, yang sehat, dia senang saja, tak payah dibuang apa-apa. Tapi kalau yang mu'tal ni, dia kena buang huruf-huruf itu kadang. Jadi kurang-kurangnya kita kena tahu sedikit lah. Baik. Kalau kita nak tahu fi'il ini huruf akhirnya alif, waw atau ya, jangan bergantung pada madi. Bergantung pada mudhari' dia. Contohnya da'a baru madi.
Apa mudhari'nya? Siapa tahu? Da'a. Da'a mudhari'nya yad'u. Ya dal ain waw. Yad'u. Ya dal ain waw. Yad'u. Jadi, kalau nak tahu dia mu'talnya alif, waw atau ya, kita kena tengok mudhari'nya. Mudhari'nya sekarang ni yad'u, alif, waw atau ya? Yad'u. Alif, waw atau ya? Ha? Waw. Jadi artinya da'a ini bukan alif. Tapi da'a itu adalah waw. Adalah waw. Jadi kalau kita bariskan ikutkan asalnya dal ain waw da'awa. Macam kita sebut dahola, 3 huruf dahola. Kalau kita bariskan asalnya bukan alif. Da, dal, ain, waw, da'awa. Ya. Macam mana kita tahu bahawa dia waw? Bergantung kepada apa? Macam mana kita tahu dia da'a ni waw, akhirnya dengan waw. Ya. Bergantung pada apa? Pada mudhari'. Jadi mudhari'nya sekarang ni apa? Yad'u. Yad'u artinya da'a itu dal alif ain. Alif itu sebenarnya ialah waw. Yang asalnya ialah waw. Tapi kerana dia huruf mu'tal, sesuai dengan bunyi alif. Sebab itu letaklah alif, dal, ain, alif, da'a. Kalau ain tu berbunyi depan, sesuai dengan waw. Kalau ain tu berbunyi bawah, ya, sesuailah dengan ya. Macam tu. Ya. Sekarang ni ain berbunyi atas. Jadi berbunyi atas sesuai dengan alif, diletaklah alif. Tapi sebenarnya dia bukan alif. Asalnya dia apa? Waw. Macam tu. Kalau dalam kamus, contohnya dalam kamus, kalau kita memahami mudhari'nya apa, alif, waw atau ya, dalam kamus dia akan ditunjukkan bukan bunyi dal, ain, alif. Tapi kita kena cari dalam kamus dal, ain, waw. Baru jumpa da'a. Dal, ain, waw, baru kita jumpa da'a. Ya. Da'a mudhari'nya yad'u. Ya, yad'u. Ikut asal baris, yad'u, waw depan wu, yad'u wu. Macam tu, yad'u wu. Oleh kerana waw tu huruf mu'tal, maka tak perlu dibariskan. Tinggal teruskan dengan bunyi ain saja. Yad'u. Ain waw. Tapi tak ada baris waw tu. Waw depan wu tak ada. Macam fa'ala yaf'ulu contohnya. Dakhala yadkhulu. Yadkhulu. Yad'u. Macam tu. Tapi wu tu tak perlu dibariskan sebab dia mu'tal. Itu makna mu'tal tu. Ya. Oleh madinya apa? Da'a. Mudhari'nya apa? Yad'u. Amarnya ud'u. Ud'u. Nahinya la tad'u. La tad'u. Jadi pada amar dan nahi kena ingat ya, huruf mu'tal akhir, yang akhir ni, kalau amar nahi huruf tu kena buang ya. Huruf mu'talnya kena buang. Jadi apa bunyi huruf yang ada pada fi'il amar ni, iaitu alif, dal, ain. Alif, dal, ain. Waw tu kena buang. Jadi ud'u.
Ain depan u saja. Kalau nahi, la tad'u. Wawnya kena buang. Lam alif, ta, dal, ain. Lam alif, ta, dal, ain. La tad'u. Okey, itu satu. Yang kedua, perkataan hab. Hab itu fi'il amar. Berilah oleh engkau. Ya, madi dia wahaba. 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 Bila fi'il amar, ya. Bila fi'il amar hilang waw yang di awal tu. Waw di awal tu hilang. Tinggallah jadi hab saja. Hab nahinya la tahab. Yahabu. Asalnya yauhabu. Yauhabu. Lepas tu waw tu dibuang jadi yahabu saja. Wahaba yahabu jadi bunyi hab. Ya. Nahinya la tahab. Macam tu. Itu dikatakan fi'il amar pada huruf mu'tal kita kena buang. Ya. Fi'il amar pada huruf mu'tal kita kena buang. Ya. Huruf mu'talnya ialah ya, perkataan waw tu wahaba. Huruf mu'talnya di awal. Wahaba. Jadi bila amar waw tu kena buang jadi hab saja. Nahinya apa? La tahab. La tahab. Ya. Okey, kita tengok lagi pada kedudukan ayat 39. Ya. Nada, nadat. Ya. Nadat. Nadat tu ialah muannas. Ya. Nadat. Kalau muzakkar, nada saja. Muannas nadat. Sekarang ni kenapa dia guna muannas? Dia balik kepada siapa? Malaikat. Sebab itu, ya, dia gunakan perkataan muannas. Nadat, ya, malaikatu baruhu. Telah menyeru ia oleh malaikat hu kepadanya. Kepadanya tu kepada Nabi Zakaria. Ya. Jadi, ya, kedudukan hu tu, sebab itu hu tu, dia jadi maf'ul, kita kena terjemahkan. Telah menyeru ia akannya al-malaikatu bagi depan tu. Al-malaikatu bagi depan jadi fa'il. Oleh malaikat. Telah menyeru ia akannya oleh malaikat. Ya. Oleh malaikat. Jadi, malaikat yang menyeru. Ya. Malaikat yang menyeru. Sebab itu nadat digunakan muannas. Satu perkataan lagi kita tengok depan dia, qaimun. Qaimun ini adalah ya isim fa'il. Qaimun. Ya. Daripada perkataan qoma. Perkataan qoma. Qoma, qaf alif mim ya. Qaf alif mim bunyinya qa, kemudian ma, qoma. Ya. Mudhari'nya tahu tak? Qoma. Mudhari'nya yakumu. Yakumu.
koma yakumu. Ya. Tadi saya bagi tahu, ya nak tahu dia mu'talnya alif wa atau ya bergantung pada apa? Bergantung pada fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari ni alif wa atau ya? Alif. Ha? Koma madi. Mudhari'nya yakumu. Wow. Jadi fi'il mudhari'nya ialah waw yakumu. Artinya koma, tulis ya, qaf alif mim tu ya sebenarnya ialah qaf waw mim. Qaf waw mim. Qaf waw mim maknanya qawama. Ya. Qawama. Ya. Nah, itu asalnya ialah qawama. Nak tahu dia alif atau ya ialah bergantung kepada mudhari'nya, ya. Bergantung kepada mudhari'nya. Jadi koma yakumu, ya. Amarnya kum. Amarnya kum. Nahinya la takum. La takum. Ya. Fi'il nahi dia la takum. Ya. Koma yakumu kum la takum. Jadi fi'il nahi dia la takum. Ya. Qaimun, ini isim fa'ilnya, ya, yang sedang berdiri. Qaimun. Yusolli juga termasuk huruf mu'tal. Yusolli depan tu termasuk huruf mu'tal. Ya, apa huruf mu'tal dia? Huruf mu'talnya ialah iya. Ya. Huruf mu'talnya ialah iya. Dia punya madinya asolla. Asol mudah. Dia punya madinya asolla. Alif sod lam. Alif sod lam ya maksurah. Ya tu alif maksurah. Ya. Jadi madinya alif sod lam sabdukan ada alif maksurah asolla. Mudhari'nya yusolli. Asolla yusolli. Asolla yusolli, ya. Okey. Jadi huruf mu'tal dia sudah tentu kita tahu dia ya. Apa sebab? Ya, sebabnya mudhari' di sini ya. Yusolli. Ya. Yusolli. Tengok ya, yusolli. Amarnya solli saja. Solli tapi tak ada ya. Sod lam saja. Solli. Allahumma solli ala Muhammad. Solli. Ya. Ada? Sadar tak boleh buang. Solli. Ya. Masih ada syadda lagi. Tapi tak ada ya, ya. Fi'il amar kan tadi dah kata kalau huruf mu'tal kena buang. Ya, amar dan nahi kita kena buang. Ya. Jadi solli.
Yusolli maknanya ia solat. Ya. Kalau aku solat tu ke alif saja usolli. Usolli aku solat. Ya. Selalu kan disebut usolli fardhu zuhri. Usolli itu daripada ni lah. Ya. Solli. Fa'ala. Dia punya wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu. Sollaya yusolliyu. Ya. Yusolliyu. Jadi madinya sorry ya. Tadi as-solla pula. Madinya solla saja. Ya, madinya apa? Solla. Bukan as-solla ya. Solla saja. Dia wazannya fa'ala. Sorry tadi silap. Ya, wazannya madinya solla, mudhari'nya yusolli. Itu yang kita bunyikan usolli tu. Ya. Usolli daripada yusolli ni lah. Ya. Yusolli. Ya. Solla yusolli. Amarnya solli. Nahinya la tusolli. Ya. La tusolli. Sebab dia 4 huruf, jadi 4 huruf kita kena bunyikan baris dhammah. La tusolli. Okey, yang depannya ini bukan mu'tal ya. Cuma depannya yubashiru. Ini tak ada huruf mu'tal pun. Ini mudhari' dia. Yubashiru. Ya. Ada kaedah yang saya bagi ya mengenai tentang amar daripada mudhari'. Kalau sekarang ni kita jumpa mudhari', boleh tak kita buat amar? Yubashiru mudhari'. Kita jadikan amar. Buang ya, okey. Kemudian apa kaedah-kaedah yang ingat lagi? Buang ya dah tentu. Ya. Kemudian yang akhir matikan yang akhir, ra tu matikan. Jadi bila ra mati, bunyi akhir apa? Syir. Syir. Yang akhir tu dulu bunyikan. Syir. Jadi yang akhir tu bunyi syir. Kemudian yang awal, ya dah buang, tinggal ba. Ba tu boleh bunyi tak? Ba boleh bunyi tak? Boleh, sebab ada baris. Bila ada boleh bunyi, tak payah tambah alif. Terus bunyikan basyir. Itu amar lah tu. Basyir. Ya. Basyir tu amar dia. Ya. Madinya, ya, bariskan atas saja. Basyara. Apa dia? Basyara. Bunyikan atas saja. Basyimra tu sabdu, ada sabdu ya. Basyara. Basyara mudhari'nya yubashiru. Basyara dengan kalau tak ada sabdu, ya dia sudah berbentuk sulasi. Berbentuk sulasi, dia tidak boleh terjemah menggembirakan. Dia kalau dah 4 huruf, dia kena tambah mu, tambahkan macam tu. Macam tu. Jadi kalau 3 huruf, kalau makna gembira, gembira sajalah. Telah gembira ia. Tapi kalau dah 4 huruf macam ni, sebab itu maknanya ia menggembirakan. Kan? Ada tambahan dia. Sebab dah 4 huruf. Ia menggembirakan.
Ya, jadi madinya basyara, mudhari'nya apa? Yubashiru, amarnya basyir. Basyir. Nahi la tubasyir. Sebab ada 4 huruf. La tubasyir. Ya, basyara, yubashiru, basyir, la tubasyir. Ya, la tubasyir. Okey, depannya ada satu lagi yang bentuk yang sama dengan basyara, iaitu ya, perkataan musaddikon. Musaddikon. Itu isim fa'il. Ya, musaddikon. Kalau ya kita buang mim, mim tu untuk menunjukkan isim fa'il yang, ya, musaddikon. Kalau nak jadikan isim maf'ul, dal tu naikkan atas, huruf baris dal tu musaddi jadi musadda. Ya. Musaddi jadi musadda. Kalau nak jadikan ya isim maf'ul, naikkan atas musaddakun. Musadda ini pun musaddikon ni asalnya musaddikun dal qaf 2 depan kun. Di sini dah jadi ayat, dia berbunyi musaddikon. Tapi kalau kita nak latih, tak perlu baris atas, mulakan baris depan. Musaddikun, qaf 2 depan kun, musaddikun. Mana yang membenarkan? Kalau yang dibenarkan, naikkan atas, musadda. Musaddakun. Ya, itu mana yang dibenarkan. Baris tu berubah ke bawah jadi yang membenarkan, kalau atas yang dibenarkan. Macam tu. Ya. Musaddakun. Baik, untuk kita mengambil perkataan asalnya, madi dia, ambil sod, dal, kemudian qaf. Tinggalkan mim. Sod, dal, qaf. Bariskan atas, madilah jadinya. Soddaqo. Soddaqo. Macam basyara. Ya. Soddaqo. Mudhari'nya yusaddiku. Ya. Soddaqo, yusaddiku. Ya. Madinya apa? Soddaqo. Mudhari'nya yusaddiku. Ya. Yusaddiku. Amarnya saddiq. Saddiq. Nahinya la tusaddiq. Ya. La tusaddiq. Itu amar dia. Ya. Saddiq, la tusaddiq. Berulang balik. Saddaqa, mudhari'nya yusaddiqu, amarnya saddiq, nahi la tusaddiq. La tusaddiq. Ya. Saddaqa, yusaddiqu, saddiq, la tusaddiq. Ya. Kalau isim fa'ilnya, itulah dia, musaddiqun. Isim maf'ulnya musaddakun. Musaddikun, musaddakun. Itu ya, fi'il yang 4 huruf ya, yang ada sabdu tengah. Basyara, saddaqa, ya tadi shalla, ya. Shalla. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-40 ya. Buat catatan ayat yang ke-40. Qala, telah berkata ia. Rabbi, wahai Tuhanku.
Anna bagaimanakah? Yakunu ia ada. Li bagiku. Gulamun seorang anak lelaki. Waqad dan sesungguhnya. Balaghani telah sampai ia kepadaku. Al-kibaru oleh tua. Wa mraati dan istriku. Akhirun yang mandul. Qala telah berkata ia. Kadzalika seperti itulah. Allahu Allah yaf'alu ia perbuat. Ma akan apa yang yasha'u ia kendaki. Baik, saya mak semula ya. Qala telah berkata ia. Rabbi wahai Tuhanku. Anna yakunu li ulam. Bagaimanakah ia ada bagiku seorang anak lelaki. Waqad balaghanil kibar. Dan sesungguhnya telah sampai ia kepadaku oleh tua. Wa mraati akhir. Dan istriku yang mandul. Setelah Nabi Yahya diberitahu oleh malaikat bahawa dia akan dapat zuriat yang nama anak itu Yahya. Jadi keheranan. Mulanya dia minta. Tapi bila diberitahu malaikat bahawa dia akan dapat cahaya mata itu, dia keheranan pula. Lalu dia mengadu kepada Allah. Wahai Tuhanku, macam mana aku boleh dapat anak lelaki sedangkan usiaku sudah sangat tua. Usia dia masa itu diterangkan mengikut tafsir ialah 120 tahun. Nabi Zakaria ni usianya 120 tahun. Dan dia mengadu istrinya mandul. Istrinya umurnya 98 tahun. Nama tidak diterangkan tapi umurnya diterangkan masa itu 98 tahun. Peringkat ini dah umur dah dekat 100 tahun, 100 lebih ni. Dah kira paling tua juga masa tu. Dah paling tua. Kalau ikutkan adat kebiasaan, memang dah terlepas lah. Dah tak ada anak dah. Usia macam tu. Pada ikut adatnya. Tapi kalau Allah nak berikan, Allah akan katakan kun. Jadilah. Akan jadi. Macam itulah yang dikatakan kazalika. Kazalika Allah yaf'alu ma yasha. Seperti itulah Allah ia perbuat apa yang ia kendaki. Padahal usia itu usia yang sudah sangat tua. Tapi Allah nak mengendaki istrinya boleh mengandung.
mengikut fitrahnya, dia macam biasa jugalah. Ya, mengandung dan melahirkan. Bukan terus dapat ya seketul macam tu, tak. Ya. Melalui fitrah kemanusiaan, iaitu mengandung dan melahirkan. Ya. Nah, ini yang berlaku kepada Nabi Zakaria. Ya. Dan dia tidak ada anak, ya, akhirnya dia dapat anak namanya Yahya. Baik ya. Satu perkataan lagi di sini kita boleh tahu, iaitu perkataan yang biasa-biasa kita jumpa, yakunu. Yakunu ini ialah fi'il mudhari. Ya. Jadi di sini apa huruf mu'tal dia? Yang kita nampak di sini huruf mu'tal yakunu. Ya. Apa dia? Waw ya, waw tu. Waw tu huruf mu'tal. Madinya kana. Kana, kaf alif nun. Kana. Tapi tahu tak bahawa kana tu sebenarnya bukan alif. Kana tu asalnya waw, kawana. Sebab nak tahu alif tu, alif wa atau ya, kan tadi saya dah sebut, tengok mudhari'nya. Ya. Kana yakunu. Jadi sekarang yakunu ia waw. Artinya kana itu asalnya kawana. Bukan kaf alif nun, tapi kaf waw nun. Lalu jadi kana sebab ka berbunyi atas sesuai dengan alif. Maka waw tu bertukar jadi alif, kana. Asalnya kawana. Kawana. Jadi ka kan sesuai alif. Ka alif. Macam tu. Kalau misalnya ku, barulah kaf waw. Sesuai waw, ku. Waw. Kalau bunyi bawah, ki. Sesuai ya. Macam tu pertukaran dia. Ya? Jadi ditukar dengan jadi alif, kana yakunu. Amarnya apa? Kun. 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 Kaf nun saja. Waw tu hilang. Kaf nun. Kun. Nahinya? La takun. La takun. Kana yakunu kun la takun. Dah dapat. Yang akhir sekali ialah perkataan ayat 40 ni, yaf'alu. Macam mana fi'il amar yaf'alu? Yaf'alu fi'il amarnya macam mana? Kita dah jumpa mudhari' ni. Bukan madi, madi, amar. If'al. Sebab kita dah jumpa mudhari', otomatik kita boleh buat amar. Amarnya ialah perkataan ain lam matikan al. Fa tu tanda mati, tak boleh bunyi letak alif. Jadi bunyi if'al. If'al. Baru datang if'al tu. Ya? Kalau nahi apa? La taf'al. Madinya apa? Fa'ala. Fa'ala mudhari'nya yaf'alu, amar, if'al, nahi, la taf'al. Ya. Okey, alhamdulillah. Ya, kita punya kuliah sampai situ semua dah pandai dah. Alhamdulillah. Ya.